Assalamualaikum dan hai semua, welcome to Nas Winchester. Aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan juga kepada semua yang telah tekan join the gang Kliwon family. Aku nak cakap terima kasih banyak-banyak guys untuk sokongan korang. Korang memang terbaik gila lah. Dan Alhamdulillah, finally setelah sekian lama Nas Winchester akhirnya sampai juga 3000 subscribers Itu pun semua dengan bantuan korang, sokongan korang, kerjasama korang untuk sama-sama menaikkan channel Nas Winchester ni. Aku nak cakap ribuan, jutaan terima kasih dekat korang guys. Sebab tanpa sokongan korang tak nampak mak 3000 subscriber ni And yes, kita hampir dengan road to 5k subscribers. So, kalau korang boleh bantu Nas Winchester ni untuk sampai 5000 subscribers, memang terbaik guys, okay? Memang lagi best, lagi menarik lah aku rasa Okay, lagi-lagi dengan kita punya gang Kliwon family ni kan, InsyaAllah ada benda-benda lagi yang lagi menarik akan sampai dekat channel Nas Winchester ni. So, keep on supporting Nas Winchester. I really appreciate your support. You guys are the best. So, kita kembali lagi dengan segmen Seram Kliwon pada malam ni. Cerita hari ni aku just nak cerita santai-santai lah dengan korang sebab cerita dia agak best. Okay, cerita ni disampaikan oleh seorang yang bernama Fahim and dia berkenaan dengan dia punya sahabat. 3 orang sahabat. Memang best. Banyak gila lah aktiviti dan juga adalah unsur-unsur emosi sikit lah yang telah diselipkan dalam cerita ni Memang best guys. Okay, so tanpa masa lagi, kita teruskan dengan segmen Seram Kliwon. Let's go. Kisah yang pada tahun 2017 ni, dia mengisahkan tentang 3 orang sahabat yang bernama Fahim, Haris dan juga Sam. Mereka ni adalah sahabat baik daripada zaman sekolah lagi guys. Okay, zaman sekolah lagi sehinggalah zaman pekerjaan mereka. Memang sama guys, diorang punya perangai daripada kecil sampai ke besar memang sama. Tak ada benda yang berubah. Tetapi terdapat satu kelainan lah dekat 3 ekor ni di mana hanya Sam seorang je dia yang dah berkahwin tau. Fahim dan Haris belum lagi kahwin, belum ditemukan lagi jodoh mereka. Gitu. Okay. So macam si Sam ni, bini dia memang si Fahim dengan Haris ni tak kenal lah. Mungkin si Sam ni kenal bini baru dia ni dekat tempat kerja ke, dekat luar ke mana lah. Okay, dan bini ni bernama Sofia. Dan mereka semua mereka berempat termasuk si Sofia ni, umur dia ni memang sebaya guys, dalam lingkungan 34 ke 35 tahun macam tu lah. So si Haris, Fahim dan juga Sam ni mereka membesar di bandar Kuala Lumpur. Tetapi untuk si Sam ni, selepas dia berkahwin saja, dia terpaksa untuk berpindah daripada luar bandar, di mana dia telah pindah ke negeri Pahang bersama isteri barunya. Mungkin isteri dia dapat kerja kat situ ke apa benda semua kan. Dia nak mendirikan rumah tangga dekat sana. Boleh jadi je lah dekat Pahang mungkin dia punya living cost mungkin rendah sikit ke, ataupun rendah banyak daripada KL lah. KL ni pisang mat. Okay, memang pisang living cost ni. Memang tinggi gila mat. Semua nak naik, itu nak naik semua kan. Gaji tak naik-naik, betul tak? Jamway. So berdasarkan apa yang Fahim cerita dalam kisah ni kan, dia dengan Haris, okay, Haris dan Fahim ni mereka masih lagi rapat tau. Okay, daripada zaman sekolah sehingga mereka bekerja memang rapat. Tambah lagi pula, walaupun dah bekerja mereka still duduk di satu rumah di sebuah kondo di Kuala Lumpur. Gaji besar lah kuasa lah diorang ni Okay, boleh sewa kondo mak dekat KL. Dahsyat betul lah. So diorang 2 ekor ni macam dah lama tau tak jumpa si Sam ni sebab Sam ni dia dah berkahwin lingkungan dalam 3 tahun macam tu tau. So untuk selama 3 tahun Haris dan Fahim tak jumpa pun si Sam ni tau. Dan bukan jumpa sahaja mereka juga tak dapat nak contact dengan si Sam ni guys. Okay, memang dah total lost contact tau. Cuma si Haris dengan Fahim ni diorang tak adalah nak bising ke apalah. Okay, cuma dah macam heran lah kenapa tak ada Roger kan. Tak ada Roger kat IG ke Facebook ke apa kan. Tetapi diorang tak ada nak fikir banyak. Dia fikir macam maybe lah si Sam ni dia tengah je lah nak mendirikan rumah tangga, membina keluarga, kerjaya semua dekat tempat orang lain ni kan. So mungkin dia busy sikit ke. Diorang ni memang baik guys. Okay, walaupun perangai agak setan tapi diorang ni, dia punya pemahaman dekat orang lain tu memang the next level guys. Okay, so dari why diorang macam tak adalah nak kacau sangat si Sam ni tau. Cuma apa yang bagus untuk si Haris, Fahim dan juga Sam ni kan, diorang punya keakraban sahabat tu memang lain macam guys. Okay, lagi-lagi bila diorang 3 ekor ni mempunyai minat yang sama, iaitu diorang ni memang suka gila pergi hiking Suka gila pergi hiking.
memang expert lah aku boleh kata cakap lah hutan mana, gunung mana yang tak redah lagi dah. Diorang ni dah redah guys. Diorang dah redah, diorang nak kautim punya tau. So bila diorang buat benda tu sama-sama kan, memang lagi mengeratkan lagi dia punya persahabatan tu tau. So itu adalah satu benda yang sebelum Sam dia hendak berpindah ke Pahang tu, yang membuatkan Fahim dan juga Haris ni betul-betul sedih guys. Sebab diorang tak dapat peluang untuk pergi hiking for the last time sebelum Sam dia berpindah keluar. Lagi-lagi sebab masing-masing dah busy kerja semua. So diorang tak ada dapat peluang tu lah nak ambil cuti ke apa kan. Tak ada guys. So itu telah membuatkan diorang ni macam agak terkilan dekat situ tau. But then again, diorang macam nak buat macam mana kan, takdir macam ni kan, kita kena teruskan lah dengan kehidupan ni. So diorang pun pada last day yang diorang jumpa si Sam tu memang menangis guys. Okay, memang dah macam hilang lah kejantanan tu orang kata air mata putera orang kata. So nak dijadikan cerita kan guys, ada satu hari ni pada hujung minggu, pada waktu tengah hari, Haris dan juga Fahim ni, diorang berdua ni sahaja yang masih lagi rapat tau. Sebab diorang ni ialah daripada kecil dah kenal lama, and then bekerja pula, dah kerja tinggal pula apartmen yang sama, kondo yang sama. Memang sentiasa rapat lah cerita dia kan. Okay, hanya Sam dia yang keluar bandar tau. So pada hujung minggu tu diorang ni duduk lepak minum kopi dekat satu kafe hipster yang agak famous pada satu ketika dahulu yang berlokasi dekat Subang Jaya. Siapa yang tahulah kan. Aku dengar cerita lah, kopi dekat sana memang the next level punya sedap lah. Itu kata Fahim lah dalam cerita ni. Aku tak tahu Aku pun tak sure lah kedai tu buka lagi ke tidak kan. Wallahualam. So itulah kafe yang si Haris dan juga Fahim ni duk lepak pada time tu tau. So macam biasalah time tu lunch hour tengah ramai kan. And dikatakan tempat itu dia famous lah sebagai pot lepak untuk orang-orang hiking dan juga orang-orang yang duk main basikal ni tau. So memang penuh lah, orang hiking penuh, orang basikal penuh, dah macam-macam kat situ tau. So macam best lah si Haris dan Fahim nak lepak kat sana tau. So sambil duduk lepak-lepak tu, Haris dia ada berkata kat Fahim lah, weh, mesti best kan kalau kita lepak ni kan. Sam ada sekali, weh, aku rindu betul lah time kita lepak dulu kan. Dulu lepak mamak pun syok gila bai. Ini kan pula kan, kopi sedap, dessert sedap kan. Kau bayangkan Sam tu dah suka makan benda manis. Aku rasa itulah kot kan, dia dapat kahwin dengan awet dia kan. Mulut manis aku rasa lah. So tengah diorang duduk sedap-sedap lepak minum kopi tu, tiba-tiba telefon si Haris ni berdering. Berdering, ada orang call. Cuma apa yang play dekat sini kan, Haris ni macam heran tau. Macam mana unknown number ataupun nombor yang tak dikenali boleh call telefon ni? Sebabnya si Haris ni dia dah set tau dekat phone dia. Tak kisahlah apa-apa nombor yang tak dikenali ke, nombor scammer ke, nombor yelah nak MLM bagai ke apa kan, takkan boleh call dia tau. Maksudnya macam bila orang tu call, dia takkan bunyilah phone dia. Dia hari macam silent tau. So Haris dia hanya akan tahu yang unknown number tu call bila dia dapat notification tau. So dia pun macam heran macam mana unknown number boleh call telefon aku ni kan. So dia pun angkat je lah, dia jawab je lah kan. Sekali bila dia jawab tu, dia menjerit guys. Allahu Akbar. Rupa-rupanya Fahmi ingat member dah kena rasuk. Sekali tak guys, rupa-rupanya si Sam yang call weh. Finally, akhirnya selepas 3 tahun, sahabat baik mereka, Roger, mana tak happy kan. Si Haris pun macam, ya Allah Sam, weh, kau apa khabar mat? Dah lama tak dengar kau weh. 3 tahun kau baru nak Roger, kau agak lah. Kau buat aku dengan Fahim risau, kau tahu tak. Apa aku tak Roger tu? So Sam pun dia kata lah, alamak aku busy lah kan, nak kena yelah dirikan keluarga semua, dirikan rumah tangga bagai semua. Kerja pun susah sikit nak dapat sini kan. Susah lah. Aku overqualified orang kata overqualified susah dapat kerja, underqualified pun susah dapat kerja. Macam no. So memang sudah petak tau. And then dia kata lah, aku ada masalah family sikit lah Riz. And then ada benda terjadi sikit lah kat aku kan. So aku macam semak sikit lah. Sorry lah weh kalau aku tak Roger korang aku tahu kalau 3 hari ke 3 minggu, aku faham ni 3 tahun kan. Sorry lah, aku faham lah kalau korang marah kat aku ni. And then Haris pun dia macam, aduh hai kau ni, kau okey ke tak bro lah, asal tak cerita. Kau pun tahu kan, kita orang ada dengan kau ni. Kalau kau ada masalah apa-apa, bagi tahu je bro. Alah, KL Pahang bukannya jauh pun.
bawa kereta setengah jam sampai. Tak jauh pun bro, kau jangan risaulah. Demi kau kita sanggup weh. For you I will. Speaking guys, for you I will bro. And then Fahim pun excited lah. Dia cakap lah kat Haris yang, Sam ke tu? Haris? So bila member dah cakap, Sam call weh, dia pun loudspeaker letak atas meja. Seko lagi lah. Dah macam nak kena rasukan. Weh Sam, lama mak tak dengar cerita kau kan. Kau apa cerita? Benda yang sama lah yang si Haris yang cakap kan. So kita pendekkan cerita lah. Okay, lepas dah borak-borak tu semua, dah tanya khabar semua kan, dah happy-happy kan, benda ataupun momen yang paling buat si Haris dan juga Fahim ni lagi excited apabila daripada mulut Sam sendiri dia berkata yang dia hendak mengajak mereka berdua ni untuk pergi hiking. Benda yang dok minat, yang dah lama tak buat, yang tak sempat buat sebelum si Sam ni pindah. Finally dia mengajak Haris dan juga Fahim untuk pergi hiking dekat dengan rumah dia di negeri Pahang tersebut. Dan Sam pun dia macam risau lah, macam yalah agak jauh lah untuk si Fahim dan juga Haris untuk pergi ke Pahang kan, semata-mata untuk hiking kan. Tetapi macam si Haris cakap tadi, for you I will, dia sanggup untuk pergi all the way daripada KL ke Pahang hanya untuk hiking. Sampaikan sangguplah. Tak apa Sam, kita boleh cari tempat sana untuk tidur. Kau jangan risaulah pasal kita orang ni, kita orang boleh handle lah. Tepi jalan pun, tepi bus station pun boleh lah tidur sana kan. Sampai tahap macam tu guys. Okay, betapa dia punya excited dan juga semangat untuk berjumpa dengan sahabat lama mereka. So dalam punya semangat si Haris dengan Fahim tu, Sam ni dia ada bertanya lah dekat si Haris ni whether boleh ke dia nak datang daripada KL all the way to Pahang kan. Sebab bukannya dekat kan, agak jauh tau. Sebab dia memerlukan mereka untuk menjemput dia untuk pergi ke hiking. Sebab dia ni hanya ada satu transport, okay, which is satu kereta lah. Dan kereta tu si Sam ni dia hendak tinggalkan kepada isteri dia sebab dia risau kot-kot lah kalau bini dia nak kena pergi mana emergency ke apa kan, nak kena beli barang rumah ke apa pada malam tu ke apa kan. So dia macam risau tau benda-benda macam tu Tetapi macam Haris cakap lah kan, for you I will bro. Dia pun tak kisah kan. So mereka dah plan yang Haris dengan Fahim ni akan sampai ke Pahang, menjemput si Sam ni dan pergi ke hiking, and then hantar dia balik ke rumah dia lah. Okay, so Sam pun macam tak apa ke, menusahkan korang je datang jauh-jauh untuk aku ni kan. And then Haris kata, alah aku tak risau lah Sam, kali ni Hang ni VIP kita orang, kau tahu tak? Kita orang akan jaga kau macam raja mat. Kau jangan main-main Lepas 3 tahun tak jumpa, kali ni kita orang akan jaga kau sebaik-baiknya Sam. Kau tak payah risau. Kau beritahu bini kau, don't worry darling. Okay, my friends, my brothers will take care of me. Macam tu guys. Dan macam slang apa dah, aku pun tak tahu mat. Okay, so itulah plan dia guys. So si Haris dan juga Sam ni diorang duk lepak-lepak kan. Lepak-lepak lagi kat kedai kopi ni kan. Yelah, kafe mahal, kafe hipster kan, diorang nak feel minum kopi tu tau. Okay, so lepak-lepak situ dalam 2-3 jam lagi dan mereka pulang ke rumah. Dan sebaiklah mereka dua ekor ni duduk sama rumah kan. So macam senang lah kan, tak adalah kelang kabut bagai semua kan. So diorang pun balik rumah dalam pukul 4 lebih macam tu lah. So sebaik saja diorang sampai rumah, setting semualah, barang-barang hiking, barang baju semua nak bawa tau. Sebab nak, katanya nak tidur sebelah stesen bas kan. Yelah, nak standby semualah, tikar ke apa kan, manalah tahu kan. So dia pun standby and terus simpan ke dalam kereta si Haris ni. Cuma sebelum diorang keluar dari rumah diorang tu, diorang settlekan solat asar dulu, and kemudian barulah mereka keluar daripada rumah untuk pergi ke Pahang. So lepas dah settle semua kan, tuntang ini semua, jam dah menuju pukul 6.30 petang. Dan pada time tu sebelum keluar rumah, Haris ada beritahu Fahim untuk telefon si Sam ni, yang beritahu yang diorang dah gerak dah nak jemput dia. So akan ambil masa dah lebih kurang lah 2-3 jam macam tu lah. So nak senang-senang tambah tolak semua, janji Melayu pukul 10 sampai. So Fahim pun call lah si Sam ni, yang dia kata dah, weh Sam, kita nak gerak dah ni, nanti dah nak sampai kita akan roger kau lah. Macam biasalah, kau dia standby lah nanti kalau korang nak kita beli apa-apa ke, nak bawakan apa-apa ke, kau dia bagi tahu je kita orang. Jadi nak dipendekkan cerita, si Haris ni dia ada
ada memberitahu kepada Fahim yang dia nak isi minyak kereta dia dekat petrol station lah sepanjang highway tu kan. Korang show tahulah daripada KL nak pergi ke arah Pahang semua pakai highway mana kan. So dia nak isi minyak kat situ lah. Dan sambil-sambil tu Haris pun ada pesan lah, weh kalau kau nak beli apa-apa ke, jajan ke, nak kunyah-kunyah ke, air kopi ke, baik beli kat sini kan, sebab aku dah malas nak berhenti the next station tau, sebab agak jauh. Takutlah nak letih ke apa kan, kita nak hiking semua kan, aku pun tak nak buang masa lama sangat. So ok lah, fine, dah gerak semua, sampailah ke stesen minyak tersebut. Ok, di mana Haris pun dia berhenti dan mengisi minyak kereta dia. Dan Fahim dia pun turun, dia masuk kedai dekat stesen minyak tu, beli apa yang patut semualah, ubat sakit perut lah, ubat sakit kepala, sakit tumit ke apa semua dia beli dan mereka sambung terus perjalanan mereka. So semasa dalam kereta tu kan, si Fahim lah, dia ada bertanya lah dekat si Haris ni kan, weh Haris, aku duk terfikirlah apa yang si Sam cakap tadi. Aku macam risau agak dia. Kau risau pasal apa, Fahim? Memang okey je tu, kau tak payah risaulah. Kau relax Tak adalah Haris, sebab yalah dia kata dia ada masalah, yalah nak dapat kerja semua. And then dia kata yang paling aku ingat is dia cakap yang ada benda yang terjadi dekat dia tau. So itu yang buatkan aku macam terfikir-fikir daripada tadi. Alah, standard lah tu Fahim. Mungkin dia ada masalah keluarga tu dengan isteri dia, berkelahi ke apa kan. Kita mana tahu kan. Aku pun malas juga nak tanya banyak kat dia tadi kan. Kang, member semak pula. Member tengah semak tu, aku tak nak semakkan lagi kan. Aku risau semak-semak tak jadi pula hiking. Pisang mat nanti. Itulah, aku harap nanti dia adalah kot nak luahkan sikit perasaan kat kita kan. Sebab yelah, 3 tahun weh. Dalam setahun pun macam-macam boleh jadi Haris. Ini kan pula 3 tahun weh. Kau dia bayangkan. Dia ni dalam macam kita punya adik tau. Itu yang aku risau Haris. InsyaAllah okey lah Fahim, tak payah fikir banyak-banyak. Kita just fikir yang terbaik, kita doa yang terbaik je untuk si Sam dan juga isteri je ni weh, kau try Roger si Sam ni. Kita adalah lagi setengah jam nak sampai dah ni. Jadi Fahim pun dia call si Sam ni nak bagi tahu lah yang dia dah nak sampai tu, lagi setengah jam dah, kira dah dekat lah tu kan. Tetapi yang pelik dekat sini kan, si Sam ni dia pula tak angkat telefon dia guys. So petak lah si Haris dan juga Fahim ni. Dan Haris pun katalah, tak apalah, mungkin dia tengah ni kot urus-uruskan dia punya rumah dia ke apa, nak packing-packing ke apa. Tak apalah, nantilah, tak apa. Nanti bila dah sampai nanti kita try call dia sekali. Jadi mereka pun teruskanlah perjalanan mereka. Dan sehinggalah lingkungan dalam 10 minit nak sampai ke area rumah si Sam ni, Fahim dia hendak terkencing guys. Dia meminta Haris untuk berhenti di stesen minyak yang berhampiran dengan persimpangan nak masuk ke rumah Sam. Jadi mereka sampai ke stesen minyak tersebut, agak old school lah, ok. Dia punya stesen minyak tu agak macam lama, agak klasik lah, tetapi terang lah, tak adalah gelap ke apa. Bukanlah macam standard apa cerita serang punya stesen minyak kan. Tak ada guys, ok. Dia hanya nampak macam kotor-kotor sikit lah, macam tu lah, tak ada cat baru ke apa tau, ok. So si Haris ni pun dia berhenti dan dia kata, kau pergilah kencing dulu kan. Itulah kau punya beli jajan tadi macam nak beli apa dah aku tengok tadi. Air sampai 5-6 botol kan. Kau punya keropok dah macam 1 karton kau beli kan. Kau pergi dulu, pergi cepat, kita dah lambat dah ni kan, kita janji pukul 10 ni. Jadi Haris pun dia park kereta kat tepi nak keluar terus lah daripada stesen minyak tu kan. Dan si Fahim ni turun dan pergi ke stesen minyak tu punya kedai. So sewaktu saja Fahim masuk ke kedai stesen minyak tu, keadaan kedai tu agak suram guys. Agak suram, lampu pun macam malap-malap tau, dan tak ada orang langsung ok. Walaupun pada waktu itu bukanlah tengah-tengah malam, dalam lingkungan pukul 9.30, 9.45 macam tu, tapi dia punya vibe dia punya suasana dia macam tengah-tengah malam guys, di mana yalah tak ada orang nak isi minyak lewat malam kan. Macam itu tau dia punya suasana tau. Dan hanya terdapat seorang sahaja staff, iaitu akak kaunter duduk dekat cashier tu. Tak ada orang yang duduk standby dekat stesen minyak untuk isi minyak kita orang ke. Tak ada bangla cleaner nak lap-lap cermin kereta ke apa. Tak ada langsung guys, ok. Hanya Fahim dan juga akak kaunter tu sahaja yang ada dalam kedai itu. Jadi Fahim ni pun dia teruslah pergi dekat toilet dalam kedai tu. Dia pergi dah settle semua and dia keluar tandas. Tiba-tiba dia rasa macam alamak, aku lupa nak beli rokok tadi kan. So Fahim pun nak beli rokok. Dia pun pergilah dekat cashier kaunter tu kan. Dia pergi, dia minta, kak nak minta rokok Camel satu kak. Camel mat legend guys, ok.
Camel, siap tak ada filter punya. Aku rasa member ni mengantuk, aku rasa ni kan. So dia tak nak bagi mengantuk tu, dia isap Camel tu aku rasa lah. Jadi selepas si Fahim ni minta rokok dekat akak kaunter tu, akak tu pun pusing cari Camel punya rokok tu kan. Tapi kan mata si Fahim ni dia melila-lila tau, melila-lila pandang kiri kanan belakang semua. Dia macam heran tau, tak ada orang langsung ke dekat area sini kan. So ni semacam ni. So dia macam pelik tau, dia termenung kiri kanan tau. And then akak tu 2-3 kali duk panggil si Fahim ni, "Adik, oh dik, nak bayar ke tidak ni dik?" Dan Fahim pun terkejut, sorry kak, sorry kak, minta maaf nak bertanya stesen minyak ni memang tak ramai orang kawasan ni memang tak ramai orang ke? Dan akak tu cakap lah, biasalah ni dik, sini walaupun pukul 9.30 ke 9.45 ke, tak sampai tengah malam ke apa, memang kosong dik. Asalkan atas pukul 8 dia memang kosong, memang tak ada orang ni. Ni awak daripada mana ni? Awak nak ke mana ni? Dan Fahim pun dia membalas lah, dia cakap lah, saya dari KL kak, saya nak pergi jumpa kawan ni, kawan lama ni, dah 3 tahun kak tak jumpa kan. Dia tiba-tiba call pagi tadi ajak jumpa. So tu yang saya datang ni. Saya bukan seorang, saya dengan kawan saya tengah tunggu dalam kereta kat luar ni. Macam, bagus lah macam tu dik Yelah, dah lama sangat tak jumpa, 3 tahun lama tu kan. Elok lah tu. Jadi si Fahim ni pun dia tanyalah dekat akak tu lagi sekali. Dia tanyalah, akak, kawasan ni memang, yelah, walaupun tak ada orang, tapi dia punya sunyi tu lain macam macam agak suram Bukanlah nak kata saya takut lah, tapi macam pelik lah dia punya sunyi tu kan. Tak ada apalah dik, tak ada apa nak risau. Tapi inilah akak nak cerita kat awak ni, kawasan ni memang tak ramai penduduk dik, daripada dulu lagi. Tambah-tambah lagi pula 3 tahun lepas lah ada kejadian yang terjadi kat kawasan ni dik. Fahim pun terkejut lah, kejadian apa kak 3 tahun lepas tu? Dulu dekat hutan belakang stesen ni, kat kawasan ni kan, kalau kamu keluar nanti, kamu keluar kereta kan, walaupun gelap tapi awak boleh nampak atas hutan tu memang tebal dik. So cerita dia 3 tahun lepas ada berita yang diorang cakap lah, ada seorang lelaki yang masuk hutan tu tak keluar-keluar dik. Ada yang kata dia hilang, ada yang kata dia masuk hutan nak sampai ke puncak gunung dalam hutan tu kan, nak jatuh tepi tebing lah. Ada juga yang mengatakan yang dia mati lemas, dan ada juga yang mengatakan yang lelaki tu dia dah masuk alam bunian dik. Dan bukan itu je tau, ada jugalah yang cuba hendak mencari lelaki tu, ternampak lah macam-macam dik. Lembaga hitam lah, Pontianak kacau lah, pocong tiba-tiba ada, benda-benda macam tu lah. Tapi yelah, mujur lah, akak ni dah biasa dengan benda-benda tu. Akak dah biasa dalam kawasan ni. So bagi akak itu tak ada apalah yang mengganggu. Astaghfirullahalazim, ya ke kak? Tak ada pula pernah dengar pasal lelaki hilang tu kak. Tapi macam takut dia kak. Kak, dah lah malam-malam buta macam ni kan. Tak adalah. Dia seakan nak bagi tahu je. Akak ni pun suka bercerita kat orang ni. Lagi-lagi macam awak ni datang dari KL kan, syok sikit bercerita. Tapi itulah untuk akak menjelaskan kenapa kawasan ni kosong, sebabkan itulah. Dan ada lagi satu ni dek, akak nak cerita. Ada tu setengah penduduk tu, dia kata rumah diorang ni menghadap dekat hutan tau. Okay, so dekat hutan tu dia ada dia punya jalan masuk tau. Ada yang cakap dia nampak kelibat lelaki tu, baju koyak rabak, muka semua berdarah, duk berdiri dekat tengah-tengah jalan nak masuk hutan tu. Dia macam lambai-lambai macam nak minta tolong dik. Seram akak dengar. Tapi tak apalah dik, akak dah biasa, tak seram sebenarnya. Adik tak risaulah. Cuma tu je lah, tak banyak pun. Apa je penduduk nampak, kelibat, pocong, Pontianak, lembaga hitam, itu je dik. Adik tak risaulah. Tak payahlah masuk hutan tu. Kalau duduk luar hutan tu, insyaAllah selamat. Tapi itulah akak nak cerita lah. Fahim dengar member sudah jam lah. Akak ni lain macam cerita kan. Cerita seram, lepas tu cakap tak apa. Cerita seram, lepas tu cakap tak takut. Akak dah biasa. Member petak mat. Okay, so dia pun macam okey lah kak. And then akak tu mencelah lagi. Ni rumah kawan awak ni dekat mana? Ni akak nak tanya ni. Kalau ikut dekat dia punya map ni, nak kena masuk ke area selepas stesen minyak ni kak. Nak masuk dalam sikit lah. Nampak macam jalan gelap betul kan. Tapi itulah kot kan. Tapi dah tak jauh dah ni, dalam lingkungan 5 ke 10 minit je ni. Macam okey lah. Itulah area situ. Dulu ramai tau situ, duduk situ dik. Ramai penduduk situ. Tapi selepas kejadian tu kan, semua pindah dik.
takut ni pasal cuma pindah keluar. Tak tahu kenapa nak takut kan, duduk je lah situ kan. Benda tu bukannya kacau pun. Akak setiap hari lalu situ elok je kan. Sebab akak selalu tunggu dekat stesen bas tu. Stesen bas pula, tempat tunggu bas tu. Akak punya lelaki akan jemput situ kan. Memang gelap situ tapi okey je akak duduk. Tak ada apa-apa lah adik. Adik tak risaulah, adik naik kereta kan, tak risau. Kalau awak naik motor mungkinlah kot kan ada benda yang menumpang ke apa kan. Tapi itu benda biasa adik tak risau. Fahim dia pun hanya mampu untuk mengangguk je. Dia pun reda je apalah dengan akak ni cakap kan. Dia pun reda je guys. So dia pun ambil rokok Camel dia. Dia pun sempat capai roti dan membayar. Terus keluar masuk ke kereta. So sewaktu dia masuk kereta tu, si Haris macam pelik lah. Kau ni, tadi kau pergi masuk kedai stesen minyak, kau dah shopping. Ini kau pergi masuk cakap nak pergi toilet. End up kau beli juga barang. Sempat beli rokok lagi. Kau hal ni, kau mengantuk Aku mengantuk lah. Itu nak kena hisap rokok ni kan. Camel sedap ni kena ni kan. Legend mat. Kau nak sikit tak? Haris dia hanya mampu untuk menggiling kepala saja. And then dia berkata lah, dah jom lah. Cuba call si Sam lagi sekali. Kita dah sampai dah ni. Aku tak nak dah tunggu lama-lama kan. Dah lambat dah ni kan. Aku pun tak nak lambat sangat masuk hutan nak hiking ni. Cuma sebelum mereka meneruskan perjalanan nak jumpa si Sam tu, Fahim dia macam duduk dalam keadaan yang risau tau. Risau bukan sebab apa. Sebab apa yang akak tu cakap tau. And then Fahim pun dia cakap lah dekat si Haris ni macam, kau tak rasa pelik ke tempat ni Haris? Dia punya sunyi tu lain macam Haris. Alah, standard lah tu Fahim. Kau ni macam lah tak pernah masuk kat kampung sini kan. Memanglah kita first time masuk kawasan ni, tapi apa jauh bezanya? Kampung aku macam ni juga. Kampung kau pun macam ni juga kot. So apa yang kau nak risau sangat? Tak ada Haris. Sebab akak tadi dia ada cerita kat aku yang ada kejadian tu yang jadi 3 tahun lepas. Dia kata ada lelaki masuk hutan tak keluar balik tak jumpa-jumpa sampai sekarang Tak tahulah dia hilang ke, dia mati ke, kena sorok dengan bunian ke, dia tak tahu And bukan itu je Riz, akak tu cakap hutan tu keras macam-macam ada dia cakap ada lembaga hitam, pocong, pontianak lah. And then dia kata dia nampak kelibat lelaki tu duk melambai-lambai dekat penduduk kampung ni untuk minta tolong. Baju koyak rabak, muka koyak rabak. Kau tak takut ke? Aku cuak Alah, aku ni tak payahlah kau nak merepek malam-malam buta macam ni. Dia ada bukti tak? Aku pun tak pernah dengar tu kisah tu. Biasalah tu cerita-cerita mitos tu Fahim. Kau kena relax call Sam. Jadi si Fahim pun dia call lah dekat Sam ni. Dan Sam kali ni alhamdulillah dia jawab juga phone. And then si Fahim bagi tahu lah yang dia nak sampai tau. So si Sam ni dia bagi tahu direction nak ke rumah dia tau. Tetapi dia bukan suruh untuk menjemput dia dekat rumah tau. So apa yang diberitahu oleh Sam adalah dia cakap yang Haris dengan Fahim ni boleh jemput dekat dia dekat tempat tunggu bas selepas stesen minyak tu. Dia kata dia dah on the way dah. Dia akan tunggu untuk kehadiran diorang ni. So okey lah, bila Sam cakap macam tu, Haris dengan Fahim pun cakap okey lah, on. And mereka pun teruslah perjalanan mereka. Dan mereka akan melepasi stesen minyak tu menuju ke tempat tunggu bas tu tau. Dan jalan ke arah tempat tunggu bas tu memang gelap gelita guys. Okey, jalan jenis yang jalan tanah yang hanya ada satu lane sahaja guys. Okey, dan dia punya rimbunan pokok tu memang betul lah cakap akak kaunter tadi. Hutan situ memang begitu tebal guys. Begitu tebal sampaikan dia punya pokok tu kiri kanan memang cover tau. Jalan sampai macam tu, pokok kiri kanan akan bertemu tau. So memang seram gila guys. Okey, jalan nak ke arah tempat tunggu bas tu. Tapi tak apalah, si Haris dan juga Fahim ni diorang tak ada nak fikir banyak, diorang just teruskan tengah semangat hiking ni guys. Okay, so dia pun drive sampai itu dia high beam lampu kan, mengharapkan tak adalah benda yang nampak ke apa kan. Dia pun bawa sampailah diorang nampak tempat tunggu bas tu kat hujung dia tau. Okay, memang kecil gila and dah agak usang macam yalah, macam dah lama terbiar tau. Tapi diorang tak ada nak fikir bukan-bukan So diorang teruskan lagi. And tiba-tiba dia nampak si Sam dia melambai dengan lampu telefon dia. Si Haris dengan Fahim memang happy ya guys, bersorak mak dalam kereta macam Sam finally dia tak berubah mat. Macam tu macam happy gila guys. Dan ternyata dekat raut wajah muka Sam, dia hanya tersengih lebar bila dia nampak yang dia punya 2 orang sahabat baik ini
Akhirnya sampai dan mereka akhirnya dapat berjumpa. So sebaik sahaja si Haris ni dia berhentikan kereta di depan tempat tunggu bas tu, diorang terus keluar kereta guys. Terus keluar kereta. Angel lah, "Weh Sam, ya Allah, weh lama sia tak jumpa kau kan." Dan mereka pun berpeluk-pelukan lah. Nasib baiklah si Fahim ni tak debit dia dulu kan. Mungkin dah lupa lah aku kan. Dia pun peluk-peluk semua kan. And diorang macam borak-borak lah kejap kan. Sempat mat borak-borak kan. Si Fahim pun sempat lagi isap okok kan. Isap okok Camel sempat lagi borak-borak semua. Dan mereka bertanya khabar semualah. Dan kemudian Haris dia ada bertanya dekat si Sam ni, "Weh Sam, so dekat mana weh tempat hiking tu? Kau tak ada bercakap lagi kan? Kau cakap surprise kan?" Dan Sam pun katalah, "Ada dekat depan tu je Haris." Dekat dah. Tak apalah, kita naik kereta dulu, kita boleh parking dekat jalan masuk dia. Senang sikit, kita tak payahlah nak park jauh-jauh kan. Sebab tu aku suruh kau jemput aku dekat sini. At least tak adalah kita nak jauh-jauh sangat kan. So kita park depan hutan tu, dah kira kau tim lah. Memang dekat gila dah. Kita boleh terus masuk dan juga hike naik atas. Dia punya trekking memang cantik. So berdasarkan daripada cerita Sam, jalan ataupun trek hiking tu memang cantik gila. Teratur sahaja tau guys. Tak ada semak samun ke apa tau. So dekat parking, area parking kat depan jalan masuk hutan tu pun memang cantik gila, teratur. Macam memang bukanlah macam yalah bila banyak kereta park semua kan, banyaklah rosak-rosak semua rumput kan. Tak ada guys. Okay, ni memang teratur gila tau. So Haris dengan Fahim pun lagilah bersemangat kan. Macam ui best ni kan. Tak adalah kita nak perit sangat kan hiking jalan teruk-teruk kan. Dan Sam pun katalah, "Kau tak payah risau doh, memang best gila weh tempat ni weh. Aku pun last hiking ni weh dah lama tau. Sebab yalah aku pergi sekali dia. Lepas tu aku macam kan ke best kalau Haris dan juga Fahim ada ni, mesti enjoy." Jadi selepas mereka bertiga dah bercerita semua dalam kereta, diorang pun teruskan perjalanan sehinggalah mereka sampai juga dekat tempat hiking tu. Time tu jam pun dah pukul 10 lebih, dah dekat pukul 11 tau. Yelah, dengan borak-borak tadi dah setengah jam dah, isap okok semua dah setengah jam kan. Dah dekat pukul 11 dah. Dan Sam pun yang menunjukkanlah dekat si Haris ni untuk parking kereta betul-betul dekat jalan masuk hutan tu. Haris, kau park dekat sini Haris. Elok sikit. Ni dekat pintu jalan masuk ni senang sikit tau. Kita nak hike nanti. Itu nampak ada kereta. Ada orang juga hike weh. Memang best tu hike sini malam-malam. Memang function gila aku cakap tau. Aku memang happy gila weh. Dapat juga jumpa korang. Finally weh. Aku ingatkan, yelah dengan keadaan semua sekarang kan, aku ingatkan tak adalah dapat jumpa kau orang dah. Dengan aku ada masalah family sikit, masalah peribadi aku semua, masalah kerja semua agak susah lah. Tapi Alhamdulillah lah, korang sanggup datang untuk aku. Dan Haris pun dia berkata lah, "Kan aku cakap bro, kau tak payah risau lah. Untuk kau kan, kita orang sanggup lah bro. Serius bye. Kalau bini kau risau kau keluar ni, kau boleh cakap dekat bini kau kan, yang kalau kau keluar dengan kita orang ni, tak payah nak risau lah. Kita orang akan jaga kau sebaik yang boleh. Macam aku cakap tadi, kau ni adalah VIP kita orang tahu. So kita akan jaga sebaik yang boleh, macam raja." Sam dia pun macam, "Kau Haris, kau still tak berubah dengan kau punya sembang macam ni kan. Aduh aku rindu serius doh. Kau pun Fahim, kau masih tak percaya benda-benda mistik, benda-benda seram ni kan. Last time aku cerita hantu sikit kau takut, aku cerita hantu sikit kau takut." Fahim ni dia macam penakut sikit tau. Tapi member tak nak kalah lah kan. Fahim katalah, "Tak lah, aku okey, aku steady sekarang. And then Haris pun dia menyampur, "Alah kau tahu tak Sam, si Fahim ni, aku tak tahulah dia kena kencing aku rasa dengan kat kaunter stesen minyak tadi. Tak tahulah apa dia cerita. Member takut mat. Dia ni hampir tak nak hike ni. Aku nak kena paksa dia. Penakut lagi ke ni." "Kau serius lah Fahim?" "Lah, dah tua-tua ni takut lagi." Apa dia cerita kat kau? Pasal apa tu?" "Aku tak tahulah Sam. Dia kata yang akak kaunter tu cakap yang ada laki hilang lah masa hutan tak keluar lah. Jumpa akak cantik, jumpa brother Chong bagai semua, nampak kelibat laki tu lambai-lambai. Aku pun tak tahulah dia ni kan. Sekarang macam tak masuk akal pun ada lah. Aku susah sikit nak percaya benda-benda macam ni kan." Tak apalah, jom lah. So tunjuk lah mana nak masuk." Jadi lepas dah settle semua tu, ada orang pun okey lah. Pakai semua kasut hiking bagai semua kan. Baju apa yang sesuai lah untuk hiking semua kan. Tapi macam si Sam ni, dia relax dia guys. Okay, aku rasa sebab dia dah biasa ke, ataupun dia dah tak kisah ke, ataupun dah lama tak hike. Member pakai seluar pendek macam nak pergi mancing je mat. Nasib baik dia tak pakai selipar. Dia pakai kasut biasa dia. Dia pakai kasut biasa. Dan dia pun follow lah. Dia pun okey lah. Dia mendahului lah si Haris dan juga Fahim ni untuk masuk ke jalan masuk hutan tersebut. So macam si Sam ni katalah yang tempat hutan ni dulu, tempat hiking ni dulu memang
tak terjaga tau. Memang teruk gila jalan dia. Ada yang hiking terplank out lah, terjatuh lah. Okay, so macam orang-orang kat sana macam kumpul dana semua kan untuk memperbaiki tau area trekking itu tau. Memang terbaik lah kan cerita dia kan. Okay, nak mempercantikkan balik lah tempat tu, orang kata nak jaga kita punya alam flora dan fauna lah, macam tu lah aku rasa kan. Jadi diorang pun teruslah masuk. Memang besar guys. Okay, aku bagi gambaran dia punya hutan tu kan, dia punya entrance tu memang cantik lah, macam si Sam cakap tau. Memang pokok tinggi gila. Memang tinggi amat aku cakap memang tinggi gila guys. Okay, standard lah hutan kan. And then dia punya track itu, dia akan memula jalan dia mendatar tau. Mendatar dan kemudian lama-lama dia akan naik slow-slow tau. Slow-slow akanlah sampai ke puncak tau. And dia katalah, Sam katalah macam kau tahu tak dekat atas ni kan, view dia terbaik weh, aku cakap kau. Memang rare guys. Aku dapat tengok sekali pun cukup weh. Memang lawa gila. Sebab tu aku nak bawa korang kat tempat ni. Memang syok gila weh. Cuma pada time tu, bila aku naik tu aku rasa happy. Tapi pada masa yang sama, aku rasa sedih gila lah Haris, faham? Sebab aku just mengharapkan sangat lah korang ada dengan aku pada time tu. Sebab bila aku duduk dekat atas tu, aku hanya dapat fikirkan kita punya zaman kanak-kanak kita, zaman sekolah kita punya keluarga dah kenal satu sama lain, kita buat perangai pun sama-sama, buat benda bukan pun sama-sama. Serius aku rindu dia korang. Kadang-kadang isteri aku pun dia ada beritahu aku untuk pergi ke KL hanya untuk jumpa korang je guys. Tapi aku tahu aku tak apa nak mampu. So sebab tu macam sekarang ni, aku betul-betul bersyukur sangat korang ada. Sebab kita pun tak tahu kan, kokot lah kita tak berjumpa lagi lepas ni kan. Weh, kau ni Sam, mulut kau boleh tahan juga ini lagi satu perangai kau tak berubah-ubah lagi. Kau punya mulut, aku cili kau sagi, kau baru tahu Mat. Tak yalah, kita dah sampai ni, jom kita hike, jom. So dia pun terus kelah dia punya hiking tu. Dia pun daki slow-slow semua kan. Hirup udara yang sedar katanya lah pada malam tu kan. Memang best gila tau. Dengan bunyi suasana hutan, memang nature lah. Memang bunyi-bunyi nature lah orang kata bunyi cengkerik, bunyi burung. Kalau burung lah kan, burung lah cengkerik bagai semua kan. So sambil duk mendaki tu, sambil duk hiking tu, dia pun bercerita lah balik kan, mengimbau kembali pada zaman mereka kecil lagi, zaman belajar semualah, benda-benda macam tu tau. So dia pun gelak-gelak lah, have fun bagai semua kan. And then dalam setengah jam diorang dah hike tu, Sam dia membuka mulut dia tau. Dia berkata kepada Haris dan juga Fahim, weh korang, aku ada benda nak beritahu ni. Disebabkan korang ni dah macam adik-beradik aku sendiri, dah macam abang-abang aku sendiri. Aku nak jujur dengan korang lah. Tempat ni memanglah dah cantik. Dulunya memang teruk. Cuma walaupun tempat ni dah cantik, tapi jujurlah aku cakap tempat ni dia agak keras tau. Lagi satu sebab lah kenapa aku tak berani nak pergi seorang. So bila korang ada, aku rasa beranilah sikit untuk nak bawa korang masuk dalam hutan ni. Fahim pun macam, sudah, aku dah agak dah. Kau tengok ni Riz, mesti punyalah. Weh, aku harap mulut akak tadi tu tak masin lah. Kalau masin, aku nak cari mulut akak tu, aku nak cabai mulut dia weh. Aku nak cabai cukup-cukup. Serius weh. Weh Sam, kau serius lah? Tak, ni betul. Apa yang akak tu cerita, yang pasal apa yang penampakan tu, itu betul guys. Ini aku tak tipu. Depan mata aku dah nampak dah sebelum ni. Memang betul guys. Okay, so tak apalah, kita have fun. Tapi kita nak kena ingat lah, macam biasalah, kita ni orang Islam, kita nak kena baca. Okay, baca ayat suci Al-Quran semua. Macam biasa, aku rasa korang pun tahulah benda-benda macam ni. Kau tak baca kuat-kuat pun tak apalah, baca dalam hati pun cukup dah. So time tu tiba-tiba kan, suasana ataupun vibe tiga orang ni dah jadi macam lain macam dah. Semua keras kan. Hiking pun pandang kiri kanan je. Tak tahulah diorang ni ada pandang atas ke tidak kan. Orang kata kalau masuk hutan jangan pandang atas. Tak tahulah apa yang kau akan nampak nanti. Itulah dia guys. So sambil duduk jalan-jalan tu, Sam dia akan berdiri di hadapan sekali guys. Sebab dia seorang sahaja yang tahu selok-belok dalam hutan tersebut. Dan Hakim dan juga Fahim akan mengikuti sahaja Sam dengan perlahan tau. Dia akan tengok je. Torchlight pun dia akan hanya menghulur ke bawah jalan je, dekat jalan tanah tu je nak tengok. Takutlah terpijak lubang ke terpijak duri ke apa kan. Sebab kita pun tak tahu dalam hutan kan. So sambil duduk jalan-jalan tu, tiba-tiba Sam dia terus berhenti. Kau just bayangkan Hakim dia sedang hulur dia punya torchlight ke bawah, and then tiba-tiba pump, dia nampak kaki Sam, dia berhenti tau. Terstop. And then Hakim pun macam dia pandang ke atas lah. And then dia kata, dia bisik kepada Sam ni, weh Sam,
Apa hal ni? Asal aku tak jalan? And then Sam dia berbisik dengan perlahan. Dia kata, kejap. Ada benda lain nak melintas ni. Kau relax dia weh, kau relax dia. Tak apa. Tak risau. Ada benda nak melintas ni. Ni laluan dia aku rasa lah. Fahim je dah cuak lah. Member dah peluh dah. Dia pun tanyalah kepada si Sam ni. Apa maksud kau ada benda nak lintas ni Sam? Kau jangan. Macam ni lah Haris, Fahim. Kalau korang berani, kau cuba dongak ke atas sikit je. Kau dongak dia atas sikit je. Jangan dongak sampai habis. Aku risau habis korang nanti. Tapi Haris dia tak berani lagi tau. And then dia tanya kepada si Sam ni. Weh, kau boleh tak bagi tahu je so that aku boleh tahu apa benda tu. Macam ni lah. Aku bagi kau satu hint dah. Korang tak perasan ke? Bau macam wangi je. Wangi yang sangat-sangat. Tapi bukan bau wangi bunga ke, bukan wangi apa ke, dia wangi dia semacam sikit. Sure korang tahu kan? Dan Haris dia dah rasa macam dia dah tak boleh belah dah, dia nak juga tahu. Okay Sam, macam ni lah Pontianak pandai pun Haris. Fahim dah mengelupur kan sebenarnya time tu. Dia dah pegang dah tangan si Haris ni. Dan Haris kata, "Ui, kau relax, sabar weh." Dan Haris dia bertanya kepada Sam lagi sekali, "Weh, dia melintas ke? Dia tengah duk lepak ni. Ada ni Haris. Dia tengah duk usah duk kita." Allahu Akbar. Sam dia tenang dia guys. Macam dia dah nampak benda tu hari-hari tau. Mungkin dia tahulah kot timing ni kan. So Sam pun dia cakap lah, macam ni lah Haris, Fahim. Kita boleh je nak teruskan. Tapi macam mana pun korang please jangan pandang atas. Pandang depan. Tak payah hiraukan apa sahaja pun. Ini nasib baik ni. Dia tak ada belanja suara lagi weh. So time-time tengah senyap ni, apa kata kita teruskan sahaja perjalanan kita ni. Jadi Haris dan juga Fahim pun diorang dua ni menguatkan hati mereka, memberanikan diri mereka untuk meneruskan perjalanan mereka. Lalu sambil akak cantik tengah lepak dekat atas diorang ni, kat atas pokok tengah bertenggek usah daripada atas. Wih, aku pun takut mat siut lah. Takut weh. So Sam pun macam okey. Jadi Sam pun yang mengarahkan untuk Haris memegang bajunya di belakang dan Fahim akan memegang baju Haris daripada belakang dan hike atau mendaki perlahan-lahan tanpa membuat bunyi yang bising. So mereka teruskan perjalanan sehinggalah diorang bertiga ni dah tak ada dah rasa meremang. Sebab sepanjang jalan tadi, tak tahulah dalam 10-15 minit, cuma meremang guys, okey? So bermaksud mungkin benda itu sentiasa mengikuti mereka daripada atas sampailah dia beredar. Jadi sewaktu diorang dah rasa lega, diorang bertiga duduk setempat. Memang member mengucap guys, okey, si Haris mengucap, si Fahim tak payah cakap lah. Member dah gigi lutut dah ni, member dah mengucap semua kan. Cuma yang bagus untuk Sam ni, dia ada dekat situ untuk menenangkan si Haris dan juga Fahim. Dan dia berkata lah, korang jangan risau, kita pun nak kena faham ini tempat dia. Tapi selagi kita menjaga adab kita ni, insya-Allah tak ada apa yang akan berlaku. Kita hanya perlu meneruskan membaca ayat suci Al-Quran di dalam hati kita. Kalau kita tak nak baca kuat-kuat, yang penting kita hanya nak kena ingat yang kita ni berada di tempat mereka. Boleh jadi tempat kita lalu ni adalah laluan lintasan mereka. Sebab kita ni kongsi alam dengan diorang juga ni. Diorang ni pun makhluk Allah juga. So kita nak kena faham juga. Yang penting kita jaga diri kita, jaga kita punya adab dan juga tutur kata kita. So dekat situ sempat Mat Sam bagi tarbiyah dekat si Haris dengan Fahim ni lagi kat si Fahim ni. Sebab dia ni takut sangat tau. So Sam dia selalu nak kena ingatkan, Fahim, kau tak boleh takut dengan benda ni. Kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang kau dah kena tanam dalam hati kau dan juga dalam kepala otak kau, Fahim. Kau boleh ingat tak sebelum aku sapuk muka kau, baik kau dengar cakap aku sekarang ni. Member dah panas lah. Okay. So Fahim pun dia mengangguk dia. Dalam lingkungan 15 ke 20 minit mereka bertiga hanya melepak untuk menenangkan diri di tengah-tengah hutan pada malam itu. Jam pun dah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Memang gelap gelita, hanya lampu torchlight dorang sahaja yang boleh menunjuk
ke mana arah mereka yang diorang ni akan jalan tau, ataupun hiking lah. Dan sambil duduk lepak-lepak macam tu, Sam dia macam berani tau, dia hanya tengok sekeliling sahaja tau, sebab dia nak pastikan lah yang Haris dengan Fahim ni okey sahaja. Pada awal tadi Haris kata yang Haris dengan Fahim akan jaga si Sam ni, dah terbalik guys. Okey, si Sam pula nak kena jaga 2 ekor ni so dia pun hanya tengok-tengok sahaja. Memang banyak gila benda yang didengari dekat telinga si Sam ni guys. Cuma dia tak pasti sama ada Haris ataupun Fahim ni dapat dengar ataupun tidak. Okey, sebab apa yang Sam dengar adalah kakak cantik tadi yang tengah lepak dengan dorang tadi tu, dia punya hilayan tu tidak berhenti-henti sebenarnya guys. Walaupun dorang tak ada rasa apa-apa, tetapi Sam dia still boleh dengar di hujung telinga dia yang pontianak itu sedang tergelak-gelak mengilai-ilai, tak berhenti-berhenti guys. Dan apa yang lagi menakutkan pada time tu guys, sebaik sahaja Sam menyuruh Haris dan juga Fahim untuk bangun dan sambung untuk mendaki, ada sebab sebenarnya. Sebabnya adalah di belakang mereka, di sebalik pokok-pokok tinggi dalam hutan tersebut, dia nampak beberapa lembaga hitam yang akan lompat dari pokok ke pokok dan akan berhenti pandang tepat kepada mereka. Dan gambaran lembaga itu ternyata begitu besar gila guys. Besar, dan dia punya bentuk dia ibarat macam bayang-bayangan hitam yang macam asap, tetapi begitu besar bentuk dia yang memang begitu tinggi, 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada mereka bertiga ni. Benda tu akan melompat dari pokok ke pokok mendekati mereka dan akan berhenti seketika dan sambil menenung mereka daripada belakang. Dan hanya Sam sahaja yang boleh nampak benda tersebut. Cuma yang bagusnya untuk Sam ni, dia hanya menenangkan dirinya dan menyuruh Haris dan juga Fahim untuk bangun dan meneruskan perjalanan. Jadi apabila mereka sambung untuk mendaki ke atas tu, Sam dia macam nak cubalah borak-borak balik dengan si Haris dan Fahim ni, sebab nak hilangkan rasa takut tu lah dia kata. Okay, so Sam ni ada cakap lah, weh, aku sebenarnya nak tunjuk ke korang satu benda ni. Ni bukan benda takut, ini aku janji. Dekat atas nanti, dia ada satu pondok ni tau. Weh, pondok tu best way kalau lepak situ walaupun malam macam ni kan, tetapi pondok tu dia punya posisi dia pada setiap malam hanya akan dinyalakan dengan cahaya bulan dekat atas memang cantik gila guys. Aku tak tahulah, mungkin hutan ni dia punya position macam tu ke apa, sebab memang ngam-ngam dekat pondok tu, pokok pun takkan cover tau cahaya bulan tu. Cahaya bulan tu akan terpancar ngam-ngam dekat pondok itu. Itu yang aku nak tunjuk korang tu. Memang best gila guys. Kalau kita tak dapat sampai dekat puncak pun, dekat tempat yang aku cakap tadi tu, yang boleh tengok view cantik tu pun tak apa guys. Dapat lepak dekat pondok ni sama-sama pun aku dah cukup happy Tapi itu pun kalau korang nak lah. Kalau korang rasa macam takut sangat, korang nak patah balik sekarang pun, aku tak ada masalah, aku faham. Cuma yelah, macam aku cakap korang tadi lah, aku serius happy gila dah korang ada ni. Aku bersyukur korang ada bersama dengan aku pada kali ni So sebab itulah, kalau boleh lah, kalau korang okey kan, kita teruskan lah, kita lepak kat pondok tu. Memang cantik gila. Korang pun dah beli jajan banyak kan, boleh lah lepak sana kan. Fahim, kau nak lepak situ minum air ke, nak merokok ke apa, tak kisahlah, ikut kau lah, ikut keselesaan kau. Sebab situ memang best gila. Jadi Haris pun macam, tak apalah Sam, alang-alang kita dah hiking ni sama-sama ni, kita habiskan je lah. Tak apalah, tak payah naik puncak pun tak apa, sebab macam agak penat dah ni, sebab sekarang pun dah lewat dah ni, dah pukul 12 lebih dah ni kan. Tak apalah, nantilah kita chill dekat pondok nanti. Fahim, kau relax lah, tak apalah, insyaAllah okey ni, Sam ada ni, Sam dia tahu jalan ni kan, so kau tak risau Fahim, kau tak risau Jadi mereka pun terus ke perjalanan mereka. Jadi apabila Sam dia berada di depan Haris dengan Fahim, dalam beberapa meter macam tu lah, Sam ni dia nampak di mana pondok itu ada tau. Dia nampak cahaya bulan tu tengah memancar dekat pondok tersebut tau. So Sam ni macam senyum lah kan, macam jumpa pun pondok ni, ingatkan dah tak jumpa dah kan. Tetapi untuk Haris dan Fahim, diorang tak nampak lagi tau pondok tu. So pada masa sekarang ni hanya Sam saja yang nampak tau. So okey lah, dia pun terus ke perjalanan sehinggalah dalam lingkungan 2-3 meter jarak antara Sam dan juga pondok tersebut, Sam dia berhenti dan Fahim dan Haris juga turut berhenti juga, dan Sam dia berpusing dan juga pandang ke arah Haris dan juga Fahim. And then Don Weko ni macam pelik lah. Sam, apa salah Sam? Asal aku berhenti? Dan Sam, dia hanya menenung ke arah mata Haris dan juga Fahim, dan dia tersenyum.
Senyumannya ibarat macam seseorang yang begitu bahagia guys. Begitu bahagia, and nampak dekat dalam mata dia tu, nampak dia punya kasih sayang terhadap dua orang sahabat dia ini. Dan pada masa yang sama, air mata Sam tiba-tiba mengalir lalu dekat pipi dia, dan titisan air mata dia jatuh ke atas tanah. Dan Haris dan Fahim macam pelik lah. Dan Haris berkata, Sam, kau kenapa Sam? Apa pula aku nampak ni Sam, sampai aku menangis ni Sam. Kau janganlah Sam, aku dah tak tahan dah ni Sam. Apa lagi dia ada ke atas kali ni? Ke atas ke belakang ke kat mana? Bagitahu aku please. Aku dah cuak dah ni. Tetapi Sam dia hanya terdiam, dan dia masih lagi tersengih, dan dia berkata kepada Haris dan juga Fahim, terima kasih Haris dan Fahim. Itu je yang aku mampu ucapkan. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab menemani aku sampai ke sini. Aku begitu terhutang budi, dan aku juga bersyukur untuk mempunyai sahabat macam kau ni dalam hidup aku. Korang tak pernah menyakiti hati aku, korang sentiasa jaga perasaan aku, korang sentiasa menjaga aku sebagai adik korang sendiri. Walaupun aku kehilangan selama ini korang tak ada pun nak cakap-cakap buruk, marah ke apa. Korang faham keadaan aku. Dan Haris pun berkata, Sam, kau jangan cakap macam ni Sam. Takkanlah kita nak marah kau. Kita pun faham kot, kau dah kahwin dengan Sofia kan. Kau dah ada hidup kau sendiri. Takkan kita nak kacau, kita dua ekor ni tak kahwin. Tak apalah. Yang kau ni, kita orang memang happy gila untuk kau Sam. Finally, kau jumpa jodoh kau. Kita orang ni pisang, tak jumpa lagi jodoh kita orang ni. Tapi kita sentiasa berdoa yang terbaik untuk kau Sam, supaya engkau dilahirkan zuriat, anak yang soleh. Kau menjadi bapa yang bertanggungjawab, suami yang bertanggungjawab untuk menjaga Sofia dan juga anak kau itu nanti. Kau tak payah risaulah untuk kita orang ni. Kau tak payah risaulah Sam untuk kita orang ni. Kita orang hanya nak terbaik untuk engkau. Macam malam ni, kau minta korang untuk datang jumpa dengan kau, kita orang sanggup weh. Katalah esok pun kalau kita orang terpaksa kerja pun, weh, kita orang sanggup lah buat apa untuk engkau Sam. Walaupun kita dah tak berjumpa selama 3 tahun ni Sam, tapi persahabatan kita tu Sam tak pernah hilang. Tak ada hal lah 3 tahun tu ibarat macam aku tak jumpa engkau semalam je. Sampai macam tu Sam, kau tak risau lah. Hai kau ni, yang kau nak nangis ni apa pasal Sam? Relax lah. Terima kasihlah Haris, Fahim sebab korang sentiasa memahami aku. Dan sepanjang aku menghilang ni, untuk 3 tahun ni sebenarnya, ada benda yang aku sorok daripada korang sebenarnya. Macam aku cakap dekat korang tadi, banyak musibah yang telah menimpa ke atas aku dan juga keluarga aku. Aku memang susah nak cari kerja dekat sini. Aku punya masalah kewangan pun menjadi semakin teruk. Aku dah tidak terurus. Dan aku hanya teringat dekat korang. Sebab dalam waktu yang susah ni, selain daripada keluarga aku, korang yang sentiasa ada dengan aku. Jadi aku sentiasa teringat dekat korang, and aku teringat yang hiking ni adalah kita punya minat daripada kecil sehinggalah kita dah dewasa ni. Jadi aku nak cerita dekat korang satu benda lah. Ada satu malam ni, aku decide untuk pergi hiking dekat tempat ini juga. Dekat jalan yang sama aku bawa korang ni. Timing dia pun lebih-lebih kurang macam ni juga guys. Sebab aku hanya fikir aku nak menenangkan diri aku. Dan aku tahu melalui jalan trekking ni, kalau kita teruskan sampai ke atas, akan sampai ke puncak yang aku cakap tu. Pemandangan dia memang begitu cantik. So aku nak naik dekat atas sana untuk menenangkan fikiran aku. So sepanjang aku naik itu, keseraman yang memang ada kat sini. Apa yang kita lalui tadi, semua tu terjadi dekat aku juga. Aku rasa takut. Aku takut dan aku berlari. Aku berlari dan aku dah nampak puncak itu sedang menunggu aku dekat depan. Dekat depan, dekat atas. Aku dah nampak dah Haris. Jadi aku fikir, kalau aku ada kat puncak tu, aku akan rasa selamat tau. Aku rasa selamat dan aku akan rasa tenang. Segala keseraman, segala serabut dan kepala otak aku ni akan hilang macam tu saja. Haris, Fahim, terima kasih sangat-sangat sebab memahami aku. Memahami keadaan aku. Untuk kali yang terakhir, aku betul-betul nak ucapkan minta maaf. Minta maaf sangat-sangat atas segala kesilapan aku yang aku pernah buat dekat korang sepanjang kita menjadi sahabat. Aku nak minta maaf sangat-sangat atas segala benda-benda yang aku dah buat dekat korang, menusahkan korang ke apa ke. Aku dah minta maaf sangat-sangat. Dan untuk kali yang terakhir, aku nak mengucapkan terima kasih sebab korang
sanggup datang daripada KL sampailah ke sini dekat tempat kita berdiri sekarang ni, di mana rumah aku sekarang. Macam pondok yang aku cakap dekat korang ni, sebenarnya korang takkan nampak, hanya aku seorang saja nampak. So inilah tempat aku tinggal sekarang. Dan aku nak minta ke korang, tolonglah jangan takut. Sebab tu aku nasihatkan tadi, takut hanya kepada Allah SWT. Makhluk-makhluk lain tak perlu takut. Diorang ni pun makhluk Allah juga. Macam kau, Fahim, macam aku dan Fahim. Kabar angin yang kau dengar tadi tu daripada akak kaunter tu, itu semua adalah kisah yang benar. Tapi kau tak perlu takut dah. Sebab lelaki yang akak tu cakap dekat kau tu, lelaki itu adalah aku. Akulah mangsanya. Aku menimpa kemalangan sebab tu aku hiking seorang diri untuk mencari ketenangan dekat puncak dekat atas yang aku cakap tu. Tetapi malangnya, aku telah menimpa kemalangan di mana aku terjatuh di tebing puncak dekat atas tu. Dekat puncak atas itulah di mana aku dapat merasai ketenangan, aku dapat melihat ketenangan untuk kali terakhir. Sebab tu jasad aku masih lagi ada. Dan untuk kali pertama, aku melihat ketenangan di atas puncak tersebut, di mana hanya aku yang berdiri di situ tanpa jasadku. Dan untuk kali terakhir, aku nak ucapkan terima kasih sebab korang dah menemani aku sampai ke rumah aku ini. Sebab itu aku terlampau gembira bila aku nampak wajah korang datang untuk berjumpa dengan aku. Walaupun aku ni bukan dah macam korang, tapi aku nak korang tahu, korang ni adalah sahabat hidup dan mati aku. Dan aku berdoa untuk Haris dan juga Fahim, korang punya persahabatan tu kekal sehingga akhirat. Dan untuk kali yang terakhir, aku nak cakap terima kasih, sahabat. Dan itulah dia guys, kisah seram untuk hari ni yang disampaikan oleh sahabat kita yang bernama Fahim. Bagi aku menarik gila guys. And bila dia kata ada unsur-unsur emosi kan, dia ada sentuh sikit buat emosi tu, memang sampai amat. Bila aku baca ni kan, aku tak tahu lah, rasa macam ada orang potong bawang kat sebelah aku ni kau. Okay, betapa sampainya dia punya, dia nak sampaikan mesej itu kan, tentang sahabat. Memang benda yang aku boleh katakan the next level lah. Memang aku enjoy cerita ni, memang boleh tahan lah cerita dia. And dia punya keseraman tu pun ada juga, ada pengajaran di sebaliknya. Yelah, bila jumpa hantu semua kan, masuk tempat orang semua, kita nak kena ingat lah dengan kita punya, yelah, adab kita, kita punya tutur bicara bagai semua kan, kita nak kena sentiasa ingat. Tetapi dia punya message yang jelas tu memang betul-betul highlight dekat persahabatan tu, di mana pada akhirnya di hujung cerita tu dia mendoakan yang persahabatan Haris dan juga Fahim akan kekal sehingga akhirat. Memang terbaik guys. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pengirim kepada cerita ni. Aku harap ada lagi kisah yang macam ni yang boleh aku share kepada korang semua, terutama sekali kepada geng-geng Kliwon semualah. Okay, supporter-supporter Senang Winchester ni, aku nak sampaikan kisah-kisah yang best-best untuk korang. And aku nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab tengok video aku malam ni sampai habis. Dan aku nak minta maaf banyak-banyak jika ada kesilapan ataupun kekurangan ataupun tak sampai ke cerita aku ni. Aku nak cakap minta maaf banyak-banyak lah Okay, aku ni bukannya, yelah, kita semua ada kesilapan sendiri kan. Tapi kalau ada yang tak puas hati, aku nak minta maaf banyak-banyak. Okay, aku dah cuba yang terbaik untuk sampaikan kepada korang. But aku nak cakap lagi sekali, terima kasih for your support. Okay, thank you guys for supporting Nas Winchester. Alhamdulillah dah sampai 3,000 subscribers. Jom kita sambung untuk road to 5k guys. Okay, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga the bell notification. Dan yes, yang paling penting, boleh tekan join button kat bawah ni untuk join geng Kliwon family. Dan jika ada antara daripada korang hendak memberikan sumbangan kepada channel Nas Winchester ni, korang boleh tekan butang super thanks dekat bawah video ni. Okay, thanks dalam love tu, korang boleh tinggalkanlah korang punya sumbangan, tak kisah berapa banyak. Okay, aku nak cakap terima kasih. Aku bersyukur ada supporters yang macam korang ni. Memang terbaik guys. Okay guys, as always, never stop creating. I will see you in the next premiere. Stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye bye.